أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Jutaan terima kasih kepada seluruh pentadbir masjid yang sudi menerima kehadiran saya. Alhamdulillah, saya malam tadi ceramah di Masjid Raudatus Salihin, Kampung Air Limau, Masjid Tanah, Masjid Tanah. Tidur di sana, rupanya daripada sana ke sini 1 jam juga. Tu kan ya. Ingatkan dekat, rupanya 1 jam. Alhamdulillah pagi ini saya dan isteri saya ada di belakang. Kami memang begitulah urusan kehidupan, dia begitu. Ada orang sibuk dari sudut lain, ada orang sibuk dari sudut lain, begitulah. Tapi ketahuilah, kesibukan itu adalah sebuah ibadah dalam hidup kita. Selagi kita pastikan sibuk kita itu manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Okey, baik. Bercakap tentang hati, sebab tajuk tu penyakit yang kita kena rawat. Penyakit yang paling besar bukan kencing manis, bukan darah tinggi, bukan gout, tak ada. Sebab penyakit tu, kalau tuan-tuan buka dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang perempuan di zaman Nabi SAW. Dia wanita kulit hitam yang sangat hitam. Hitam saya si tampuk manggis. Hitam dia langsung tak ada tampuk. Hitam sungguh. Tapi dia datang jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ada penyakit, iaitu penyakit yang dinamakan ayyan. Ayyan ni sawan. Kita orang Melayu tambah meroyan. Kan penyakit tu penyakit ayyan, penyakit sawan. Sama ada sawan itu akibat daripada masalah saraf ataupun gangguan jin. So bila dia datang, dia kata aku ada penyakit ayyan, dan bila penyakit aku menyerang, maka terkadang terbuka auratku. Ni hebatnya seorang wanita ahli syurga Allah. Kulitnya hitam, asasnya kalau buka pun orang tak nak tengok. Tapi dia tak. Dia kata, tolong doa kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit aku. Ini penyakit zahir lah, penyakit zahir dengan sihatnya hati dia. Lalu Nabi kata, kalau kamu nak tahu bahawa penyakit yang Allah bagi kepada kamu itulah asbab kamu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kamu mahu aku doa kepada Allah, insya-Allah pasti Allah beri keizinan kesembuhan. Bila kakak tu dengar kata sakit itu ahli syurga, maka dia kata kepada Nabi SAW, kalau macam tu ya Rasulullah, cancel. Jangan doa untuk sembuh, tapi tolong doa kepada Allah. Ketika aku didatangi penyakit tersebut, Allah tutup auratku daripada dipandang oleh ajnabi, orang luar. Tu, di sana, kalau takat penyakit zahir ni tak payah risau, sebab sakit adalah asbab kepada syurga Allah. Bila Allah bagi ujian, bila Allah bagi macam-macam, kita bukan saja-saja. Tapi penyakit yang paling bahaya adalah yang ada dalam hati kita ni, yang ada dalam ni, dalam tubuh badan kita.
Nak kata hati atau kita panggil jantung hati, jantung bukan hati. Al-qalbun, qalbu itu bukan jantung. Tapi qalbu itu adalah perasaan. Ya, yang berada dalam jiwa kita, yang di sana yang kita panggil hati, dan hati ini adalah pemimpin kepada seluruh tubuh badan. Ada manusia yang rosak hati, hidup di atas muka bumi Allah, beramal siang malam pagi petang, tapi dia masuk neraka. Ada manusia. Okey, mukaddimah awal. Buka dalam kitab Riyadhus Salihin. Lalu tuan-tuan buka dalam Sahih Muslim. Tuan-tuan akan jumpa dalam hadis yang sahih bagaimana ada 3 orang yang beramal besar tapi mereka dicampak dalam neraka Jahannam. Orang pertama, orang yang pergi berperang ataupun orang yang mati syahid, dan dia mati syahid tu akibat perang dengan tentera-tentera kafir. Ketika dia bangun di mahsyar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat tanya pada dia, wahai syuhada, kan ya, kami telah beri kepada kamu keberanian, kepahlawanan, kehulubalangan sehingga kamu menjadi pahlawan besar. Apa yang kamu lakukan dengan kehebatan itu? Maka roh yang dibangunkan oleh Allah ni jawab, sesungguhnya aku menggunakan kehebatan ini untuk berperang di jalan Allah dan akhirnya aku mati syahid. Tahu apa kata Allah kepada dia? Kadzabtu, kamu pembohong, kamu berdusta. Ketika kamu keluar berperang, kamu betul-betul berharapkan harta rampasan daripada tentera musuh. Ketika kamu keluar berperang, kamu betul-betul berharap daripada meja naik ke Brigadier General. Ketika kamu keluar berperang, kamu betul-betul mengharapkan nama kamu akan disebut di dalam buku sejarah dan kamu harapkan pujian manusia. Akhirnya Allah campak di dalam neraka Jahannam, mati syahid. Datang daripada rosak mana? Bukan dia kencing manis tak, tapi rosak dia adalah hati. Golongan kedua, ahli qari dan qari'ah. Ngaji Quran ni letak tangan dari telinga sampai kepala, tarik lagu sampai 7-8 lagu. Belajar Al-Quran semata-mata belajar lagu, hukum di dalamnya tidak diguna pakai oleh diri dia sendiri. Ahli Al-Quran daripada karangan qari'ah, perempuan. Ngaji Quran johan, tapi make up pun johan. Iya sungguh. Ngaji Quran johan, bajunya ketat, berketul-ketul badannya. Iya sungguh. Nah, orang ngaji Quran bangun di mahsyar, Allah tanya kepada dia, apa yang kamu buat dengan suara yang sedap tu? Maka dia kata, aku belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran sehingga aku mati di dalam meneruskan perjuangan Al-Quran. Allah kata, kadzabtu, kamu berdusta dan kamu berbohong. Kamu mengaji Al-Quran kerana sekedar mau digelar kamu adalah qari dan qari'ah, kamu dah dapat johan, naib johan dan sagu hati, semua dah dapat. Dia pergi kat mana? Orang baca Quran, ahli Quran masuk neraka. Mana datangnya? Niat tak betul, hati. Dan golongan yang ketiga adalah dermawan. Ini hadis sahih. Dermawan. Masjid Asy-Syuja'ah dia bagi derma, pusat tahfiz dia bagi derma, buka rumah orang tua-tua habis berjuta-juta, masuk universiti, besarkan universiti dengan segala macam duit dia. Ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala tanya, wahai dermawan, telah kami beri kepadamu harta yang sangat banyak, apa yang telah kamu lakukan? Aku derma, aku derma, aku derma, aku derma. Mati dalam keadaan derma. Allah kata, kadzab, kamu pembohong. Ketika kamu menghulurkan derma, niat kamu sekadar mau dikenali seorang dermawan. Ketika kamu derma kerusi rehat, minta tulis nama penyumbang di situ.
Ketika awak bagi, ada orang derma dekat masjid ni selalu orang derma apa? Jam yang tinggi tu. Yang teng teng tu imam pun terkejut tengah solat. Teng gitu. Kan ya. Macam-macam lah derma macam-macam. Maka Allah campak 3 golongan ni masuk neraka. Tambah-tambah kita ni yang kurang kuat amal ni lagi teruk. Maka sebab tu perjuangan yang perlu dibicarakan dalam, terutama dalam bab penghijrahan, maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hijrah yang sebenar adalah hijrah hati menuju Allah dan Rasul. Hijrah hati, tubuh badan semua orang boleh berhijrah. Balik dari Mekah, waduh pakai jubah. Orang pakai 1 helai, dia pakai 2 helai. Jubah berbutang 1, di luar jubah tidak berbutang. Balik dari Mekah, nah serbannya gini, nalar ke tebalnya. Tapi tak bertahan lama. Tak bertahan lama. Hilang 2 bulan, tak tahu di masjid pun dah tak ada. Yang namanya haji tu dah tak ada dah. Maka ni bahaya. Sebab tu kalau orang baru balik daripada Mekah baru nak pakai serban, itu tanda dia tak faham lah tu. Untuk pakai serban tak perlu pergi Mekah, sunnahnya adalah pakai serban. Kalau nak pakai serban, itu silapnya manusia apabila tidak memahami. Maka jaga-jaga, apabila hati tak sihat, maka rosak binasalah amalan kita. Ini belum start tuan-tuan, baru mukadimah. Ya, ini baru mukadimah. Itu mukadimah pertama. Mukadimah kedua, ya, mukadimah kedua. Sorry tak apa, ceramah saya tak panjang pun, tapi sekadar nak bagi pemahaman dulu. Ciri-ciri hati yang sakit ataupun penyakit-penyakit yang berpunca daripada hati yang menunjukkan hati dia tu rosak. Yang pertama, kata ulama berpandukan hadis Nabi, adalah apabila dia beramal mau nunjuk-nunjuk pada orang. Kalau di masjid, waduh pakainya jubah Al-Haramain. Kalau solat di rumah, gulung kain, letak kopiah, baju pun tak pakai. Ada orang perangai begitu. Kalau di masjid, solatnya tertib. Solat maghrib, bagi salam, azan isya, panjangnya solatnya itu. Tapi kalau di rumah, 2 menit, solatnya macam cali ceplin. Iya, sungguh. Ini gangguan yang ada dalam jiwa hati sanubari. Ini disebut di dalam Islam. Kerana manusia yang riak beramal tunjuk pada orang, maka di akhirat amalnya itu terbang bagai debu yang berterbangan, dan amalannya tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya selalu dijemput menjadi imam. Dan selalu orang tanya, Ustaz, ketika jadi imam bacanya pendek aja. Kan, pendek aja. Kenapa tak baca panjang? Solat tarawih terutamanya. Malam pertama, 1 juzuk. Bergegar kepala lutut makmum. Ya. Adakah agama kata gitu? Tak. Cuba baca hadis Nabi. Nabi kata, wahai imam, ringkaskan dan mudahkan bacaanmu ketika kamu menjadi imam kepada manusia ramai. Tetapi ketika kamu solat sendirian, maka bacalah yang panjang mana pun yang kamu suka. Imam kita solat tarawih, Allahu Rabbi, Allah, angkat takbir, udah macam azan, panjangnya. Sedangkan dalam seluruh 4 mazhab mengajar takbir itu 2 harakat. Allahu Akbar. Tak, pelik.
Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Yasin. Tu. Kita kat belakang kata habis. Yasin. Time dia solat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Itu. Iya, sangat takut. Ini mainan syaitan di lubuk hati manusia. Maka pertama sekali penyakit hati kalau nak kesan untuk diri kita. Hanya kita dan Allah saja tahu sama ada kita sihat atau tidak dari sudut hati dan niat kita. Pertama, bila beramal sekadar nak tunjuk-tunjuk pada orang lain, maka istighfar tolong ubah kalau kita tidak jadi manusia miskin di akhirat nanti. Kedua, tanda rosaknya hidup kita adalah apabila kita beramal, orang tak tahu, tapi kita sum'ah dan kita cerita kepada orang lain. Solat tahajud pukul 4 pagi. Siapa yang tahu? Bini kita pun tak tahu. Isteri solat tahajud, suami pun tak tahu. Tiba-tiba lepas solat tahajud, ambil gambar sejadah perang, upload dalam Facebook. Alhamdulillah, selesai solat tahajud, jahanam habis. Yilek, pocik. Dia manusia. Jahatnya hati manusia. Itu sum'ah, menceritakan kebaikan dia kepada orang lain. Awak baca Quran kat rumah, tak ada siapa pun tahu, diam cukup. Tak payah bagi tahu kat orang, upload masuk dalam Facebook. Alhamdulillah, hari ni dapat 3 juzuk. Dah 16 tahun dah baca tak berhenti. Tu. Hancur. Perangai yang ketiga yang merosakkan amal manusia, sebab tu berbincang tentang hati ni apa? Ujub, bangga diri. Dia seorang je betul. Dia seorang je yang berada di line yang benar. Orang lain semua salah. Orang lain kata itu tak betul. Ini dia seorang je betul. Ini bahaya kerana sifat syaitan ada pada dia. Ujub dan bangga diri. Kan? Itu satu. Dan yang merosakkan yang keempat adalah apa? Mengungkit-ngungkit. Kita buat bagi kebaikan, buat kebaikan, kemudian bila orang tak lantik kita, masa tu ungkit. Kalau aku lah tak jadi pengurusi masjid, gelap masjid ni, tak ada bercahaya. Kalau aku lah ini. Empat golongan, sama ada dia riak, sama ada dia sum'ah, sama ada dia ujub, bangga diri, ataupun dia jenis mengungkit-ngungkit. 4 golongan ini adalah golongan yang akan bangun di mahsyar dalam keadaan muflis atau al-masakin, golongan yang miskin. Maka tolonglah, hati-hati, saya dan kita semua perlu perbetulkan innamal a'malu binniyah. Niat cukup-cukup kena jaga. Baik, habis mukadimah baru nak mula. Boleh tahan panjang mukadimah. Nak kena faham. Okey, baik. Hadis pertama daripada Nu'man bin Bashir, semua orang biasa dengar hadis ni. Hadis daripada Nu'man bin Bashir, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa innal fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging, mudghah. Iza salahat salahal jasadu kulluh, seandainya daging sang seketul itu ataupun yang seketul itu baik, iza salahat, maka semuanya akan baik. Wa iza fasadat, kalaulah hati itu fasad, hati itu buruk, maka fasadal jasadu kulluh, maka tubuh badan dia akan buruk juga. Dan kata Nabi, ala wahia qalb, ketahuilah itu adalah hati. Itu adalah hati. Lain-lain tak ada. Kita hari ni boleh nak berubah, contohnya nak berubah hudah pencen, tukar pakai jubah, boleh. Pakai serban, boleh. Semua boleh. Tapi tentang ilmu kita tak boleh. Kita tak boleh berubah tiba-tiba gitu. Tentang iman, tentang keikhlasan, kita tak boleh.
Sebab tu saya selalu pesan pada kita yang pakai jubah, yang pakai serban apa, jangan bangga sangat dengan jubah kita. Sebab Abu Jahal dengan Abu Lahab pun pakai jubah. Tu penentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab pakai jubah main judi. Orang Arab pakai jubah tengok konsert LGBT. Jadi jangan bangga sangat dengan jubah. Kalau rasa tak nak pakai jubah, tak payah. Pakai je baju Melayu. Pakai je kemeja. Pakai je t-shirt. Cuma jangan ada tulisan di bahagian belakang. Itu aja. Nanti ganggu orang solat. Lain-lain tak apa. Pakaian. Tak ada dalam syarat solat mesti pakai jubah. Tak ada. Dalam kubur pun tak ada tanya pakaian kita mesti jubah. Tak ada. Jadi tak perlu berubah kalau tak mau pakai. Tapi kalau nak pakai, pertahankan sunnah Nabi. Jangan pakai jubah, keluar masjid, gudang garam di mulut, perak. Itu rosakkan sunnah. Jangan pakai jubah, masuk masjid, rokok dan vape ada dalam poket. Bawa benda haram ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Wal-'iyadzu billahi min dzalik. Jahat hati kita ni. Tak peduli. Oh, di hospital tak boleh merokok. Di pejabat agama tak boleh merokok. Di pejabat kerajaan tak boleh merokok. Di masjid boleh merokok. Banyak cantik. Nampak tak? Hati kita tak tahu pergi ke mana. Menghina rumah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Lebih buruk yang merokok itu EJK. Iya, sungguh. Ini bukan benda baru. Ini benda lama. Yang mana-mana saya pergi, tujuan kita adalah untuk memperbaiki diri kita. Jadi Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari daripada Nu'man bin Bashir, dalam setiap tubuh badan manusia ada daging. Daging itu namanya al-qalb, hati. Maka kalau hati ni elok, semuanya akan elok. Kalau hatinya buruk, maka semuanya buruk. Dan hati ini rosaknya bukan begitu aja. Hati rosak dia macam badan. Umur 20 tahun start minum teh tarik. Naik umur 40 kencing manis. Dia tak sakit tiba-tiba badan kita. Ya, macam tu juga hati. Sebab tu dalam kerosakan hati ada 3 peringkat. Peringkat pertama, apa kata ulama? Rasa bersalah bila buat dosa. Buat dosa tak? Buat. Tapi masih rasa bersalah. Allah, aku tak nak mengatakan orang, tapi entahlah. Isteri, aku tak nak melawan suami, tapi entahlah, tapi tiap-tiap hari melawan. Tiap-tiap melawan tu, entahlah. Kita pula suami, aku tak nak mengabaikan keluarga, tapi perangai itu berpuluh tahun dah buat. Aku tak nak, tapi masih ada rasa bersalah. Rasa bersalah bila buat dosa. Itu hati yang masih sihat. Walaupun sudah dijangkiti penyakit, tapi still dapat kontrol. Apa kita perlu buat ketika itu? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tambah sikit lagi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, tolong ampunkan aku. Aku bertaubat atas segala macam dosaku dan salah yang aku buat. Udah selesai. Istighfar. Stop. Tapi ingat, rasa bersalah bila buat dosa tapi tak minta ampun. Rasa bersalah buat, rasa bersalah, ulang lagi, rasa bersalah, ulang lagi. Naik peringkat kedua kerosakan hati. Rasa biasa bila buat dosa. Kenapa ngata ke orang, ish, dah biasa. Ada berdosa. Tak, tu kan kenyataan. Tu kan kita kan guna itu kenyataan. Itu jadi masalah. So daripada rasa biasa, rasa bersalah bila buat dosa, kalau kita biar, maka dia akan naik jadi satu peringkat kerosakan hati. Rasa biasa bila buat dosa. Contoh bagi orang perempuan, kasar tu cakap dengan suami.
Biasa. Udah. Itu bahaya tu. Kami pula, orang lelaki, awak tak bagi ke sara hidup dengan isteri? Biasa. Daripada dulu dia yang kerja, dia yang makan sendiri, dia yang cari duit sendiri. Woi, dosa. Itu. Bila dosa dah jadi biasa, lingkup. Dan paling buruk, hati manusia habis. Hatinya kena apa? Kena penyakit yang namanya penyakit hati dan hatinya mati. Naik satu peringkat. Ulang balik. Rasa bersalah bila buat dosa. Naik satu peringkat. Rasa biasa bila buat dosa. Paling buruk, rasa seronok bila buat dosa. Korang pergi masjid, apa dapat? Kencing manis juga. AJK gaut juga, mengesot. Iya sungguh. Awak pergi masjid siang malam pagi petang, asma juga. Spray. Aku tak pergi masjid, jogging 20 km satu hari. Sehat walafiat, rezeki melimpah ruah. Tu nampak rasa seronok bila buat dosa. Sedangkan dia buat dosa tapi dia tak perasan. Ini hati yang rosak. Dalam Al-Quranul Karim, kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah pada surah kedua pada ayat yang ke-10, apa Allah kata? Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, tapi mereka tak nak rawat. Allah tambah penyakit, habis, rosak binasa. Sebab tu bila masih kita rasa macam, ya Allah, aku dah lama tak ziarah mak dengan ayah, maka bangun istighfar segera, ziarah. Kerana itu dua pintu besar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jangan telefon mak ni, mak minta maaf lah, saya tak boleh balik, sibuk sekarang ni jadi AJK masjid. Elok kau berhenti jadi AJK masjid. Kalau jadi AJK masjid tak boleh ziarah mak dengan ayah, elok letak jawatan. Tak payah. Kerana benda tu akan menyusahkan awak untuk cari syurga Allah Ta'ala. Lantik orang lain yang boleh kendalikan masjid. Ini kita kena faham. Ya, ini nilaian yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Dan sifat-sifat yang ada di dalam kehidupan kita yang dikatakan rosak hati itu, kalimah-kalimah ulama menyatakan itu adalah sifat al-mazmumah. Sifat-sifat yang terkeji, al-mazmumah. Ya, al-mazmumah lawannya al-mahmudah, kebaikan. Mazmumah ni dia memang sesuatu yang bila Allah larang, yang itulah dia nak buat. Yang mana Allah suruh, memang dia tak teringin nak buat. Itu. Jadi hati ni ada perangai-perangai yang macam tadi. Kita ulang balik. Yang pertama tadi, hati dia rosak kalau dia riak. Kemudian kalau dia sum'ah. Kemudian kalau dia ujub, bangga diri. Kemudian kalau dia ngungkit-ngungkit. Ada benda lain lagi. Ada al-bakhilun wal-kedukutun. Tu pun sifat yang tak elok. Ada penyakit hati ni. Anak cucu nak menikah, atuk nenek atau mak bapak baru dapat KWSP, mak 300,000, bapak 500,000, dekat 1 juta. Anak kita yang bongsu nak menikah, anak baru kerja je, tu pun kerja food panda punya rider, bukannya ada duit sangat. Tiba-tiba dapatlah jodoh masa ngantor food panda tu. Hantar-hantar, ada orang perempuan turun, dia yang order, bagi-bagi je, dil to pagal hai, dil divana hai, dil to pagal hai, dil divana hai. Terus berdegup jantung hatinya itu. Akhirnya mak dengan ayah tolong. Adik, kami faham awak baru kerja, baru beli handphone saja, belum tukar, belum sempat simpan duit lagi. Kalau dah sampai jodohnya, kita mak dengan ayah yang dapat duit KWSP itu, bantulah anak untuk menikah. Kerana kita tahu pernikahan adalah sunnah Nabi SAW, besar pahalanya di sisi Allah.
Jangan sombong wahai ayah dan ibu. Aku dulu kahwin cari duit sendiri, nyombong. Itu juga sifat mazmumah. Kalau nak menikah cari sendiri, sedangkan dia terlupa rezeki yang banyak masuk kepada dia, hasil adanya anak cucunya. Kalau tak ada, Allah tak bagi. Kesombongan manusia. Jadi bagi kepada anak kita, jom ayah tolong pergi Minang. Mana satu yang awak nak? Ada kat sini ke tidak? Oh, yang ni semua dah tak ada dah. Dah penuh. Contoh, jom kita pergi Minang. Berapa je? Kan ya? Ayah takkan minta tawar, tak ada. Nak minta diskaun, tak ada. Nak 30,000, 30,000. Nak 50,000, 50,000. Tak apa, tak ada masalah. Tetapi orang perempuan atau orang lelaki, kalau ada anak perempuan, bila dipinang orang, jangan ambil hantaran, duit hantaran, jangan. Tetapi tukar hantaran menjadi mas kahwin untuk beri harta kepada orang perempuan. Tapi tak cerdiknya kita, nak kata bodoh tak sampai hati, tapi tak cerdiknya kita, hantaran Melaka berapa? Dah lama tak kahwin, lupa. Atau no, ni mas kahwin 100 RM100 nak beli apa? Tu kan, 100 saja, mudahnya menikah, sangat mudah. Tiba-tiba hantaran 30,000. Harta isteri berapa banyak? Bukan yang 30,000 tu, yang 100 tadi tu harta isteri. Tiba-tiba lepas 5 hari suami dia ceraikan dia, RM100 tu pun dah tak ada dah. 30,000 buat kenduri kahwin, apa dapat? Sebab tu saya selalu kata kepada kita lelaki dan perempuan, maupun yang belum kahwin kat sini, letak, kalau orang lelaki nak bagi hantaran, saya tak terima hantaran. Bawa hantaran, convert jadikan mas kahwin. Aku terima nikahnya si Fulanah binti si Fulan dengan mas kahwinnya RM50,000 tunai. Itu baru kaya. Ini tidak, ambil hantaran, minta deposit lagi. Ada gitu. Maka mak dengan ayah tolong mudahkan, hati-hati ya. Alhamdulillah Melaka kata 100, jadi nikah tu mudah. Tapi kita mak bapak bagi susah. Akhirnya nikah mudah, zina jadi nikah jadi sukar atau susah, tapi zina jadi mudah. Bertunang aja, bawa motosikal Y suku, dua-dua macam 3 saku. Berpeluk siang malam pagi petang. Bawa motor RXZ kalau zaman kita dulu lah. Ini semua lingkup. Tapi apa nak buat? Mak bapak kena main peranan. Ya, maka kita ada duit, pergunakanlah. Tu datang kepada mana? Hati. Hati. Hati yang baik, tuan-tuan. Mari kita tengok hadis. Mari kita tengok hadis. Dalam hadis Nabi, hadis an Sauban qala, daripada Sauban. Sauban ni dia maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk dengan Nabi dan berkhidmat dengan Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tadaa alaikum kama tada'al al-kalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillati nah yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghutha'an ka ghutha'is sa'il wal yanzi'anna Allah min suduri aduwukum al-mahabbah wa minkum wa la yazifanna Allah fi qulubikum al-wahhan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahhan ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ni hadis Nabi daripada Sauban. Kata Nabi, hampir sahaja bangsa-bangsa lain menjadikan kamu sebagai mangsa. Seperti mana orang lapar yang mengelilingi juadah makanan, bangsa lain datang. Kan ya, agama lain datang mengerumuni, henyak orang Islam. Hampir-hampir. Sahabat tanya, adakah kami pada waktu itu sikit?
Nabi kata tak, bahkan kamu lebih ramai daripada mereka. Tetapi kamu ramai kuantiti tapi tidak berkualiti. Nabi kata begitu. Sehinggalah sahabat tanya, bahkan kamu banyak, tetapi Nabi kata seperti buih di lautan. Buih ringan, datang brum, macam tu je. Macam tu je. Sehinggalah Nabi SAW menyebut Allah cabut rasa takut musuh terhadap kamu, kerana di dalam hati kamu itu wahan. Sahabat tanya, apa itu wahan? Maka qala Nabi, pertama sekali hati kita jadi hubbud dunya, cinta pada dunia. Dan kedua, wa karahiyatul maut, takut pada mati. Ni dua benda. Penyakit hati yang paling dahsyat dalam hidup manusia, dapat duit, besarkan rumah. Sedangkan dia tu, napas pun tak berapa lepas dah. Nak besarkan rumah, tak kegila namanya. Dia baru dapat KWSP umur 60 tahun. Anak-anak dalam rumah pun tak ada dah. Seorang pergi menikah, duduk di Muar, seorang menikah duduk di Shah Alam, seorang pergi belajar di Jordan. Rumah yang besar tu, rumah yang besar, tinggal dia berdua je, suami isteri, tu pun dua-dua gaut. Iya, itu pun nak besarkan rumah. Gilanya manusia. Manusia itu siapa? Kita. Rumah tu pun ada 3-4 bilik, kita guna 1 bilik dah. Itu pun bilik yang ada bilik air kat dalam tu. Bilik lain tak pergi dah. Dapur pun jarang pergi. Kenapa? Kencing manis 28. Darah tinggi 210. Apa lagi nak? Tapi tu jiwa dia tu, setan kuasai, hawa nafsu kuasai. Akhirnya dapat duit KWSP, tambah rumah. Itu kegilaan melampau. Tapi kalau tuan-tuan cantikkan rumah yang sedia ada, tak apa. Sebab Nabi pesan dalam hadis, rumah kita kena selesa. Itu tak apa. Tapi jangan besarkan rumah. Umur 60, bini minta buat 2 dapur. 1 dapur basah, 1 dapur kering. Kita pula sayang ke bini. Selalu dengan bini ni, Allah vadakaro nahi chodo, gitu merasa jahat tum ho wahame bihu. Isteri kat dapur, la 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 la. Iya. Buatlah juga dapur untuk isteri, 1 dapur basah, 1 dapur kering. Nak tengok rugi tak rugi, sampailah bini mati, 2-2 kering, tak masak-masak. Nampak? Ruginya hidup kita kalau kita terdedah kepada hati yang kita tak belajar untuk menanganinya. Al-wahan ini kata Nabi, pertama hubbud dunia, cinta dunia melampau. Rumah dah ada dah 2 tingkat setengah. Tu pun tingkat atas dia tak naik pun. Masih teringin beli rumah 3 tingkat setengah. Rumah dah ada dah, elok bukan main ke? Atau ada dah kenderaan yang sihat, yang sedap ni untuk jalan jauh, tak nak beli yang lain lagi. Itu pun bahaya. Maka akhirnya kita jadi hubbud dunia. Duit yang dapat KWSP, sepatutnya kita buat apa? Bina rumah dalam syurga Allah dengan kongsi kepada orang yang paling hampir dengan kita. Dapat duit, suami tengok isteri. Ustaz, saya ada mak dengan ayah. Gaji saya nombor 1 nak bagi siapa? Saya tanya dia, awak ada isteri tak? Ada. Nombor 1 gaji isteri, bukan mak dengan ayah. Mak dengan ayah jangan kecil hati. Mak kecil hati, dia mendahului isterinya. Habis awak, laki awak tak mendahului awak. Jadi tugas jaga mak siapa? Ayah. Tugas jaga isteri kita, kita. Itu sepatutnya gitu. Hati-hati, sebab ada orang perempuan komplain, Ustaz, saya ni hidup tak tahu lah. Suami gaji separuh dia bagi pada mak dia. Bila tinggal separuh,
anak le, rumah le, makan lah gitu, tak boleh nak buat apa. Ini haram hukumnya. Ini jatuh berdosa kerana dia menyalurkan tidak kena kepada suruhan agama. Kita ada duit bagi kat isteri, suruh beli tudung. Tudung bawal, tenggiri, kembung, jenahak, pari. Kan? Bukan asam pedas saja. Iya sungguh. Isteri pula bila ada duit share dengan suami supaya dapat pahala besar. Itu kaedah yang disuruh oleh agama, tapi jangan melampaui batas. Isteri ada duit jual karipap King Kong. Beli handbag, beli handbag, beli handbag, beli handbag, beli handbag. Almari baju ada 9, 8 dia yang punya. 1 kita punya share dengan anak-anak. Menandakan baju tak ada. Nasib baik jadi AJK masjid, ada baju free. Baju AJK. Baju apa nama kurban. Itu orang perempuan tak termasuk dengan baju marhaban. Lagi banyak dapat free. Allah. Nah, jadi jangan kita jadi hubud dunia. Hubud dunia ni apa? Cari dunia dan menghabiskan untuk dunia. Sedangkan hati yang sehat, dia sentiasa berfikir bagaimana rupa bentuk rumah aku di dalam syurga nanti. Ada ke tidak rumah tu? Kita sibuk buat rumah di seluruh pelusuk Melaka. Masjid tanah, pengkalan, balak, ya, pergi sana, pergi sini, semua buat. Di pengkalan balak pula tu buat rumah di tepi pantai. Oh, tu kan. Terasa angin-angin, sepoi-sepoi bahasa. Sedangkan Imam Syafi'i kata, aku lihat manusia berlumba-lumba mencintai dunia, sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Kain kafan sedang ditenun menanti waktu mati kita. Tuan-tuan puan-puan, perkataan kalimah biasa yang kita selalu dengar pada waktu ini, perkara mudah je disebut. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat untuk kita meninggal. Sedang akhirat nanti tempat kita kekal. So dunia ini kita hidup macam saya dan isteri saya. Musafir, musafir, musafir. Kita takkan jadi penduduk tetap di dunia ini. Nabi pesan kepada Abdullah ibn Umar, jadilah kamu seperti seorang perantau. Zindagi ek safar hai sohana. Hidup ini sebuah perjalanan yang sangat bahagia jika kita memilih jalan yang betul. Musafir. So musafir hidupnya macam mana? Beri contoh, saya dengan isteri saya dua hari lepas di Pahang. Hari semalam dengan hari ini di Melaka. Balik rehat sekejap, esok Selasa di hari Selasa di Temerloh. Masjid Temerloh Jaya yang subuh macam Jumaat tu. Pusing. Hidup kita musafir. Okey, musafir ni macam mana? Contoh, saya musafir. Ambil barang, masuk kat dalam kereta. Tuala tak payah bawa sebab hotel dah ada tuala. Mandian tak payah bawa kecuali orang perempuan. Dia ada pencuci muka, fair and lovely lah, itulah ini sebagainya. Jadi simple. Baju bawa selai 2 je. Itu musafir. Musafir cuma mengambil keperluan, bukan mengambil kemahuan dan keinginan, bukan. Atas dunia, saya datang ke Melaka dengan isteri saya. Kami cuma bawa baju selai 2. Apa yang mencukupi dalam perjalanan. Saya tak bawa mesin basuh saya. Saya tak bawa sofa tidur saya. Saya tak bawa Dreamland, Dunlop pillow dan Vono Maya Karin tilam saya. Tak ada. Itu musafir. Jadi musafir ketika hidupnya, dia mengambil apa yang dia perlu, bukan mengambil apa yang dia mahu. Seandainya dia mengambil apa yang dia mahu, maka dia termasuk dalam hubbud dunia. Siang malam pagi petang berusaha mencari dunia dan membesarkan dunia. Tapi kita terlupa untuk membina rumah di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau rawat hati, 2 kaedah. Pertama, yang ini
Benda yang paling mudah. Orang lelaki mau rawat hati dan kehidupan, jaga solat jamaah. Tenang aja, jaga solat jamaah. Terutama 3 waktu. Subuh, asar, isyak. Asar kita solat kat tempat kerja, jamaah juga. Jaga subuh dengan isyak. Man sallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa solat isyak berjamaah, pahala qiyamul lail sepanjang malam. Wa man salla subhi fi jamaah fa ka'annama qama laili kulli. Siapa yang solat subuh berjamaah, pahala qiyamul lail sepanjang malam. Malah orang yang solat subuh berjamaah berada dalam zimmatullah, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang lelaki mau berubah dalam tahun baru, mau jaga hati dan kehidupan, mau jaga keluarga, maka jaga salat jamaah. Orang perempuan, apa perlu buat dengan orang lelaki? Bang, pergi surau. Bang, pergi masjid. Solat dekat masjid. Begini. Itu aja. Orang perempuan, gosok je baju. Baju hijau muda, kain hijau tua. Besok, baju biru muda, kain biru tua. Bila orang nampak, ui, siapa ni? Kemas sangat ni. Inilah isterinya si Anu. Jangan biarkan suami datang ke masjid pakai baju pagoda. Iya. Pakai baju t-shirt pergi masjid. Udah t-shirt tu leher kembang sampai ke bahu. Suami dia pergi masjid seksi. Sampai bahu tunjuk ke orang. Tak. Itu lelaki mau hidup bahagia, mulakan dengan salat jamaah. Bila mula salat jamaah, datang ke masjid, dapat khurfatun minal jannah. 2 taman daripada taman-taman syurga yang buahnya ranum. Langkah kanan diampun dosa, langkah kiri dipertingkatkan iman. Sampai di masjid, diberi ajnihah malaikat. Malaikat bawa rahmat daripada Allah dengan sayap-sayapnya. Duduk dalam masjid, sentiasa beroleh keampunan daripada Allah. Salat jamaah 27 kali ganda berbanding salat di rumah. Duduk dalam masjid, sentiasa malaikat mendoakan kita. Duduk dalam saf yang pertama, lagi besar. Salat Jumaat, siapa datang berada di saf yang pertama, seperti pahalanya apa? Bersedekah seekor unta, 20.000 unta merah. Saf pertama. Tapi kita tenang aja dekat belakang, relax. Sedang umur udah 66, tunggu 6 jahanam aja. Allah beri tawaran saf pertama pahalanya seumpama bersedekah seekor unta merah, 20.000. Barang siapa yang datang sempat berada di saf kedua, seumpama bersedekah seekor lembu, 7.000. Barang siapa yang datang di peringkat yang ketiga, dia seumpama bersedekah seekor kambing, 1.000. Japna pari. Barang siapa yang datang di peringkat keempat, seumpama bersedekah seekor ayam, 22 ringgit, 2 kilo seko. Dan barang siapa yang datang di peringkat yang kelima, seperti dia bersedekah sebutir telur ayam. Dan barang siapa yang datang ketika khutbah dah dimulakan, telur pun tak ada. Tak tahulah kat mana duduknya hati kita. Last kali, telur pun kita tak nak. Punya sombongnya, bukan itu penyakit hati namanya. Takaburnya kita dengan Allah. Allah kata salat jamaah 27, enggak mau. Cukup salat sendirian 1. Tak perlu banyak-banyak, nanti berat. Tuh. Kan? Saf pertama ya. Begitu begini, Nabi kata mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Tak dia relax duduk belakang. Sampai tua duduk belakang. Sebab tu Nabi kata nyawa yang paling beruntung apabila nafas mereka dipanjangkan umur mereka, dengan panjangnya mereka melakukan amal. Tapi orang yang paling rugi ketika Allah Allah panjangkan nyawa mereka, tetapi mereka melalaikan tawaran-tawaran daripada Allah. Apa sangat yang kita nak sombong, tuan-tuan perempuan? Kita bukan Allah cipta daripada emas 916. Nak sombong sangat. Allah cipta kita daripada air mani aja.
Air mani keluar daripada tempat pembuangan najis, celah kangkang aja. Air mani bukan datang daripada langit, boleh buat apa nama ni, tapisan macam koko dengan kowe. Kan, bukan datang daripada bawah bumi, boleh buat reverse osmosis. Datang daripada tempat pembuangan najis. Tu pun sombong kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah masalah hati kita. Tawaran giant berlompat-lompat manusia pergi. Tawaran shopping kompleks berlumba-lumba manusia. Ni beratur. Viral saja, viral. Mi racun. Mi racun. 2 kilometer tunggu nak makan mi racun. Makan aja mati. Racun. Kita orang lelaki tiba-tiba naik satu gerai. Nasi lemak janda 3. 3 kali dia janda. Orang perempuan, jangan letak nama yang menjadikan wanita dianggap hina, wanita diaibkan dan dimalukan. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis sahih bahawa sesungguhnya perhiasan yang paling cantik di atas muka bumi Allah adalah perempuan. Itu. Tapi hari ini ya Allah, bahayanya, sangat bahaya. Ya, jadi kita pesan kepada diri kita bahawa jangan ada penyakit alwahan. Yang pertama, hubbud dunia. Dan yang kedua, penyakit alwahan ni apa? Takut pada mati. Dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Hashr ayat 18 pada surah 59, Allah menyebut dengan begitu jelas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Bagaimana cara untuk bertakwa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap diri cek, tolong tengok apa yang kita boleh bawa andainya besok kita sampai waktu mati ataupun hari kiamat. Hari ini andainya besok kita mati, ready ke kita bawa kebaikan? Atau kita memang tahu dah, kalau mati habis aku, tapi pulun juga buat jahat. Ready ke tidak? Itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Cek diri kita andai bertemu hari esok, iaitu esok sama ada mati ataupun hari kiamat. Tuan-tuan, Abu Dzar Al-Ghifari menyebut di dalam beberapa kalimah popular dia. Ya, Abu Dzar kata sesungguhnya nyawa kita cuma ada 3 saat saja. 1 saat telah diguna sebentar tadi, tak mungkin dapat kembali lagi. 1 saat bakal tiba nanti, belum tentu kita sampai ke sana lagi. 1 saat yang kita miliki hanya pada waktu ini. Ni je yang kita ada. Umur saya 53 tahun, saya tak boleh reverse pergi ke umur 52. Kalau rugi, kalau untung. Umur saya 53 tahun, saya tak boleh berangan untuk taubat pada umur 54. Takut saya mati umur 53. So kehidupan sebenar kita bagi menghidupkan jantung hati kita adalah pada hari ini, pada ketika ini. Jangan tangguh-tangguh. Allah kata wasari'u, bersegeralah kamu, jangan tangguh-tangguh. Jadi moga-moga Allah mengurniakan kebaikan berpanjangan pada kita. Tolong faham bahawa sifat kehidupan manusia berpandukan kepada jantung hati kita. Kalaulah niat kita baik, bahagia kita dunia dan akhirat. Tapi kalau niat kita buruk, memang kita tahu arah mana kita nak. Maka apa yang perlu kita buat? Istighfar dan sebagainya. Pesanan terakhir saya, tadi lelaki, bagaimana mencorak hidup untuk jadi baik, jaga solat jemaah, insya-Allah lama-lama Allah rawat kita. Orang perempuan, macam mana nak jadi baik, nak rawat hati? Jadi isteri yang bila suami pandang menyenangkan. Bila suami ada masalah,
tenangkan bak seumpama Khadijah binti Khuwailid. Bila suami ada masalah, bang tak payah risau. Abang duduk, abang duduk, abang duduk. Saya buat kopi janda. Lagi marah pun. Ya, saya buat, abang tenang aja. Tak payah kelang kabut. Jangan bila suami ada masalah, kan saya dah kata, isteri pula tambah, kan saya dah kata, jangan meniaga karipap King Kong. Meniaga lain. Itu, maka tak. Isteri yang baik, isteri ahli syurga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Bila dilihat oleh suaminya, menenangkan. Udah. Selesai perkara itu. Semua kita kena belajar. Pasangan hidup, mau bahagia, insya-Allah sama-sama belajar. Baik, satu dua soalan sebelum saya tutup. Silakan kalau ada. Saya sempat, saya tambah petrol. Bismillah. Alhamdulillah. Tak ada? Muslimat? Biasa yang banyak tanya ni muslimat. Dia rajin belajar. Orang lelaki ni bukan tanya-tanya, dia segan. Segan. Kejap lagi kita turun, dia pergi jumpa kat tepi tangga. Ustaz, sebenarnya bukan tak nak tanya. Tapi, dia punya tapi tu panjang. Dia mat arid li sukun. Tapi, gitu. Okey, baik. Sampai sini dulu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kebaikan. Orang perempuan pesanan mesra. Ya, bila bercakap dengan suami guna mad arid li sukun. Bang, oh bang, sila makan. Jangan guna qalqalah. Hakku, huttu, qabbu. Itu jangan guna qalqalah. Ya, guna mad arid li sukun. Okey, baik. Minta izin 1 minit nak bagi tahu, setiap kali saya ceramah saya akan bagi tahu tentang sekolah tahfiz saya. Sekolah tahfiz saya nama Madrasah Raudhah Al-Ilmi, berumur lebih kurang 11 tahun kami buka. Ada lebih kurang 45 pelajar, 25 lelaki, 20 perempuan. Ada lebih kurang 12 ke 13 staf dan kami ada pelajar yang harian seramai 130 sayang. 130 orang. Ya, pelajar yang kekal ada lebih kurang 45 orang. Pelajar yang datang pergi balik itu ada 130 orang. Jadi kalaulah pagi ni tuan-tuan ada berhajat untuk bagi derma, sumbangan, infak dan sebagainya, saya sangat alu-alukan sumbangan-sumbangan semuanya kita biasa gunakan untuk kebaikan anak-anak pelajar. Terutamalah kos paling tinggi adalah kos makan. Kos makan pelajar satu hari RM20, satu pelajar RM600. Tapi kami ambil yuran RM300 sahaja. So lagi 300 tu saya dan isteri berjalan satu Malaysia bagi tahu kepada tuan-tuan puan-puan siapa nak kongsi bersama dengan kami. Ya, insya-Allah moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Saya tak bawa tabung kecuali pihak masjid yang uruskanlah. Ya, kita tutup dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Bantu kami
dalam usaha kami menyucikan hati kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersadaqah di pagi ini, ya Allah. Jadikan sadaqah mereka penghubung jalan syurga-Mu, ya Allah. Jadikan sadaqah mereka benteng dari panas api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau satukan kami dalam taman syurga ini, ya Allah, satukan kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.